adalah dunia yang kita semua kenali, sebuah planet yang dibahagikan kepada beratus-ratus negara. Setiap satunya ingin membangun ke tahap yang tertinggi untuk rakyatnya. Tanpa mengira situasi bekalan tenaga, semua negara sedar bahawa ekonomi perindustrian moden amat bergantung kepada minyak. Apabila anda melihat dunia dari segi sumber-sumber minyak, maka ia akan kelihatan berbeza-beza. Minyak adalah sumber yang terhad dan lama-kelamaan bekalannya akan habis. Walaupun bekalan minyak dunia belum habis, negara-negara di dunia kini sedang mencari bahan api sebagai ganti yang boleh membakar dengan lebih bersih, membekalkan molekul-molekul hidrokarbon untuk pembuatan bahan-bahan moden dan bahan api yang kurang memberi kesan kepada persekitaran. Apabila kita melihat dunia dari segi sumber gas asli, ia kelihatan berbeza. Matahari merupakan sumber tenaga yang tunggal dalam sejarah manusia. Permintaan arang batu meningkat pada permulaan revolusi industri perindustrian 300 tahun yang lalu. Apabila enjin pembakaran dalam dicipta 100 tahun yang lalu, permintaan minyak semakin meningkat. Di kawasan-kawasan yang berteknologi tinggi, penggunaan tenaga adalah banyak dan amat bergantung kepada bahan api fosil. Kebanyakan negara-negara ini juga memerlukan lebih banyak tenaga berbanding dengan yang dikeluarkan mereka. Negara-negara ini terpaksa bergantung kepada dagangan untuk bekalan mereka yang berkurangan ini. Di setengah-setengah kawasan, bekalan tenaga melebihi permintaan. Negara-negara ini telah menjadi pusat ekonomi tenaga dunia secara keseluruhan. Di kebanyakan bahagian dunia, bekalan tenaga adalah tidak mencukupi untuk kehidupan yang selesa. Di sini, masalah perjuangan hidup lebih diutamakan berbanding dengan tumpuan kepada persekitaran. Lama-kelamaan, semua negara di dunia akan digabungkan dalam permainan tenaga secara global ini. Hello. Ya, selamat sejahtera ya. Saya ingin membuat satu pengumuman bagi pihak-pihak rakan saya di Institut Persidangan Pseudosains dan Hyperbola. Saya ingin mengumumkan bahawa kita telah menjumpai suatu sumber untuk tenaga ya, suatu sumber baru yang lebih bertenaga dan lebih banyak menandingi semua sumber-sumber yang lain, termasuk matahari. Sumber ini amatlah versatile sehingga kita boleh membuat banyak benda seperti bahan api, komputer, kereta, rumah dan juga stesen angkasa. Sumber ini satu penemuan baru, namanya ialah petroleum. Tunggu. Saya akan jawab soalan itu kemudian. Baiklah. Bila kita bercakap tentang petroleum, setelah bertahun-tahun menjalankan penyelidikan, kita telah mendapati memang telah tersedia ada. Dan sebenarnya petroleum ini berada di dalam bekas keluli bulat yang besar dan terletak di tempat rahsia di seluruh Malaysia. Dan kami jangkakan di tempat lain juga di seluruh dunia. Lima bilion tahun dahulu, gelombang kejutan daripada ledakan supernova memampatkan awan gas hidrogen dan debu untuk membentuk bintang yang kita panggil matahari.
4.5 bilion tahun dahulu, bumi menyejuk secara perlahan-lahan dan membentuk suatu struktur berlapis dengan kerak yang nipis lagi rapuh, meliputi magma yang teras logam cecair yang panas. Kira-kira 4 bilion tahun dahulu, sebuah kejadian di pantai purba ini, sinaran matahari memecahkan ikatan kimia dan membentuk sebatian kimia yang baru termasuk protein. Curahan hujan, tiupan angin dan pengolahan kerak bumi selama berbilion tahun telah memecahkan batu igneous menjadi butiran pasir yang terdiri daripada kuartza, feldspar dan sedikit mineral-mineral lain. Butiran-butiran pasir ini yang bergaris pusat 1/16 hingga 2 mm termampat di bawah permukaan bumi untuk membentuk batuan yang sangat telap dinamakan batu pasir. Ini adalah batuan sedimen yang paling banyak pernah terbentuk dan merupakan batuan sumber yang terutama untuk petroleum. Hampir 190 juta tahun dahulu, sisa organisma yang berkembang biak di dalam laut Tatis tertimbun di dasar lautan bersama-sama dengan sedimen yang berasal dari tempat yang kini dikenali sebagai Asia Barat Daya dan Afrika Utara. Fitoplankton marine menjalani proses dinesis dalam keadaan yang sama seperti dalam periuk tekanan. Hidrokarbon termasuk minyak, gas asli dan sisa grafit pun terbentuk. Benua-benua besar yang pertama mula berpecah dan sejatan garam yang berlapis-lapis setebal 4 km terbentuk. Beginilah cara garam bergerak di bawah lapisan sedimen dan menjadi perangkap terbaik bagi petroleum di merata tempat di seluruh dunia. Lebih kurang 38 juta tahun dahulu, populasi spesies mikroorganisma marine yang baru mula berkembang dengan pesatnya. Banyak daripada longgokan petroleum mula terbentuk sebaik sahaja populasi organisma ini berkembang pesat di dalam Laut Cetek yang meliputi kawasan benua-benua bumi yang luas. Hampir 23 juta tahun dahulu, sub benua India berlanggar dengan benua Asia, mengakibatkan banyak perubahan besar. Ketinggian banjaran gunung Himalaya meningkat dengan pesat dan jauh ke sebelah utara pula terbentuk menara Tibet. Laut besar tetapi cetek di Asia Tenggara tenggelam manakala semenanjung Malaysia dan kepulauan yang berdekatan pula semakin meningkat. Petroleum yang besar mula terbentuk di pesisiran pantai Malaysia. Hampir 70,000 tahun dahulu, lukisan-lukisan pada dinding ini adalah bukti jelas bahawa manusia telah menghuni gua-gua ini. Mereka masih belum tahu untuk menyalakan api. Tunggu sebentar. Anda kata beberapa lapisan batu dan beberapa jalur alga terlekat di dasar laut untuk beberapa tahun dan itulah petroleum. Itukah apa yang diajar kepada saintis-saintis muda kita? Sekarang anda dibawa menuju ke arah zaman silam. Bila nadi anda berdenyut sekali, bayangkanlah anda pergi 1 tahun ke belakang. Manusia membuat sebanyak 86,000 denyutan nadi sehari. Dalam satu hari, anda berada 86,000 tahun yang silam. 7 hari, anda akan berada pada 600,000 tahun yang silam. 12 hari, anda berada 1 juta tahun. 1 bulan, anda berada 2.5 juta tahun. Dan 1 tahun anda berada 30 juta tahun yang silam. Bayangkanlah, sekiranya anda lakukan begini selama 140 tahun lagi, maka anda akan berada lebih kurang 5 bilion tahun yang silam. Inilah permulaan planet kita. Jadi, setiap peristiwa yang berlaku sama ada kewujudan kehidupan, pengaruh angin dan air yang berterusan, evolusi atmosfera, pembentukan lautan dan benua, kesemuanya menyumbang kepada pembentukan petroleum yang kita gunakan hari ini.
Ya. Nadi, endapan, dinosaur, ribuan juta dan juta. Menarik. Tapi Tuan, ia langsung tak menerangkan tentang penemuan petroleum kita. Saya masih tak faham. Kalau petroleum itu tertanam dalam tanah, macam mana kita nak terangkan kewujudan petroleum di permukaan? Sebagaimana kita di institusi telah temui. Dan anda panggil diri anda sebagai saintis. Pira. Inilah bumi tempat tinggal kita. Tahukah anda bahawa bumi kita sebenarnya bermagnet? Kita boleh gunakan ciri-ciri kemagnetan pada bumi untuk tujuan menyiasat lapisan-lapisan batu pada permukaan bumi. Setiap jenis batu mempunyai ciri kemagnetan yang berbeza. Kita boleh gunakan kapal terbang untuk menentukan sama ada lapisan batuan tersebut adalah batu igneous, batu enapan atau batu metamorfik. Batu yang menjadi tumpuan para geologis ialah batu enapan kerana batu enapan mengandungi organisma zaman dahulu yang mungkin akan membentuk petroleum. Mustahil. Mana boleh cari minyak guna magnet? Tentu ada cara lain. Kita boleh menetapkan imej lapisan batuan yang wujud di subbatuan bawah tanah dengan tepat menerusi kajian seismik. Pada mulanya, kita wujudkan gelombang dengan tekanan dan kemudian merakam gelombang yang diterima oleh beberapa buah kiafon. Dengan menyukat masa yang diambil oleh gelombang untuk menembusi batuan, kita dapat menentukan kedalaman pelbagai lapisan batuan itu dan juga ketumpatannya. Perhatilah bahawa gelombang bukan sahaja terpantul di sempadan-sempadan lapisan batuan, tetapi juga terpesong setiap kali ia menembusi lapisan batu itu. Data yang dirakam dalam pita medan atau field tape adalah terlalu kompleks untuk difahami tanpa bantuan superkomputer. Profil seismik daripada superkomputer ini kita gabungkan untuk menjadi peta kontur seperti ini. Peta ini memperlihatkan pandangan pelan daripada permukaan atas suatu lapisan. Batuan sedimen poros yang anda nampak ini mungkin mengandungi petroleum. Petroleum wujud di lautan apabila organisma yang tinggal di laut dan mati berjuta-juta tahun dahulu tertimbus oleh lodak dan pasir di dasar laut. Bakteria, proses kimia, haba dan berat sedimen di sebelah atas telah memecahkan molekul-molekul organisma tersebut. Apabila sedimen terus tenggelam dan terbenam lebih jauh ke bawah, haba dan tekanan tambahan secara perlahan-lahan memampatkan sedimen dan menerusi tindak balas kimia, lodak, cengkerang dan jasad organisma yang mengecut tadi berubah menjadi batuan sedimen yang dinamakan batu lumpur. Selepas berjuta-juta tahun, kompleks molekul-molekul karbon dan hidrogen petroleum pun terbentuk. Molekul-molekul ini kemudiannya berhijrah dan terperangkap dalam pori dan rongga takungan batuan itu. Daripada teknik radiometri, kita mengetahui masa kewujudan sesuatu organisma dengan mengkaji fosil. Kita tahu organisma ini wujud 20 dan 30 juta tahun yang lalu. Jika kita temui fosil ini, batuan sedimen sekitarnya dikatakan seusia dengan fosil tersebut dan peluang menemui petroleum adalah cerah.
Apabila medan minyak atau gas ditemui, kita perlu menebuk dan memasang paip di beberapa tempat untuk mendapatkan seberapa banyak minyak dan gas yang ada pada kadar ekonomi terbaik. Memandangkan pembinaan pelantar yang berasingan untuk setiap telaga memakan belanja yang besar, kita menggunakan kaedah yang boleh menukar arah laluan penggerudian. Pada hari ini, kebanyakan telaga di luar pantai adalah telaga berarah. Sistem pengendera yang dipasang pada chip komputer yang merekodkan maklumat geologi boleh mengarahkan motor dan mata gerudi dengan lebih tepat. Loji penapisan di Melaka adalah antara loji yang tercanggih di dunia. Minyak mentah asalnya mengandungi pelbagai kotoran dan sebatian hidrokarbon. Ianya hanya berguna setelah melalui proses pengasingan. Proses ini dimulakan dengan mengasingkan bahan-bahan bergaram, berlogam dan endapan dalam bekas unit penyah garaman. Seterusnya, minyak mentah dipanaskan dan menyalurkannya melalui ruang penyulingan di mana pelbagai jenis produk diasingkan mengikut takat didih. Minyak tanah, diesel dan GPC adalah produk yang terhasil dan dapat digunakan terus. Pemprosesan dan peningkatan kualiti nafta dilakukan untuk mendapatkan platformat iaitu komponen utama gasolin. Gasolin adalah minyak yang digunakan oleh kenderaan bermotor. Haba dan sebatian logam-logam tertentu kemudiannya digunakan sebagai pemangkin untuk memecahkan molekul-molekul hidrokarbon. Proses pemecahan atau cracking ini dapat menghasilkan lebih banyak GPC, minyak tanah, diesel dan nafta. Di loji penapisan inilah bahan mentah yang tidak boleh digunakan pada asalnya kini bertukar menjadi produk yang kita gunakan seharian. Ya. Soalan yang pertama, adakah benar bumi kita akan kehabisan petroleum? Dan berapa banyak lagikah yang masih tinggal? Memang betul. Saya tahu. Sebab itulah kamu semua tidak boleh mempermainkan semua peluang saya. Memang tak dapat dinafikan bahawa kita memang kekurangan petroleum. Ini ialah kerana kita menggunakan petroleum dengan begitu banyak sekali untuk menggerakkan kenderaan kita, menjana tenaga elektrik dan sebagainya. Sebenarnya kita menggunakan petroleum lebih cepat daripada bumi kita dapat membentuknya. Kita perlulah memikirkan tentang tenaga alternatif seperti tenaga suria dan tenaga angin. Tenaga suria ialah bila kita menukarkan tenaga cahaya matahari kepada tenaga haba atau tenaga elektrik. Kita perlu berusaha untuk mendapatkan lebih banyak petroleum dari bumi kita. Kita perlu menggerudi lebih dalam. Kita perlu menggerudi di tempat-tempat yang terpencil yang tidak didiami manusia. Kita perlu menggunakan teknologi yang lebih tinggi untuk mendapatkan seberapa banyak petroleum yang boleh bagi menampung semua keperluan kita. Mengikut kajian yang telah dibuat, kita masih lagi mempunyai bekalan arang batu untuk 700 tahun lagi. Bekalan gas asli kita masih banyak iaitu lebih kurang 100 tahun lagi, tetapi bekalan minyak kita hanya lebih kurang 30 tahun saja lagi. Soalan yang seterusnya. Sekiranya kita mempunyai bekalan minyak dan gas asli yang terhad, adakah kita patut membakarnya? Itulah pendapat saya tadi. Sebab itulah kita di institut ini telah membuat berbagai kajian. Petroleum merupakan satu komoditi yang sangat berharga. Oleh itu, kita perlu memperluaskan nilainya dengan menukarkannya kepada produk-produk yang kita perlukan setiap hari. Petroleum merupakan asas kepada bahan seperti polyester untuk industri tekstil,
plastik, cat, pelekat, pencuci, kosmetik serta beratus-ratus produk lain. Industri petrokimia merupakan sebahagian daripada wawasan 2020 dan sebahagian daripada masa depan kamu semua sebagai saintis dan jurutera. Soalan yang terakhir ialah bagaimana dengan alam sekitar? Petroleum seringkali dikaitkan dengan pencemaran, kesan rumah hijau, hujan asid, pemanasan global, juga kanser. Adakah petroleum selamat untuk digunakan? Mereka telah menyimpan soalan yang paling sukar pada akhir sekali. Mari kita lihat bagaimana kamu mengendalikannya, ahli saintis. Memang tidak dinafikan penggunaan petroleum sememangnya merosakkan persekitaran, tetapi kita telah memikirkan tentang cara untuk menyelesaikan masalah ini. Antaranya ialah, kalau kita tengok teksi di bandar-bandar sekarang ini, banyak telah menggunakan gas asli sebagai bahan api bagi menggantikan minyak petrol dan diesel. Dan kilang-kilang kita yang dulunya menggunakan arang batu, sekarang ini kita gantikan dengan kilang-kilang yang menggunakan gas asli kerana ternyata gas asli adalah lebih bersih. Dan sebagai pengguna, kita boleh menjimatkan penggunaan tenaga. Kita boleh gunakan pengangkutan awam untuk pergi ke tempat kerja. Kita boleh kurangkan penggunaan penghawa dingin. Dan kita boleh lakukan apa yang dikenali sebagai kitar semula. Ya, terima kasih. Ya, memang benar. Kita di institut ini memang berdedikasi untuk... nanti sekejap. Tunggu sebentar, terima kasih. Terima kasih. Sekarang, tentu anda telah faham bahawa tenaga ialah sebahagian daripada hidup kita dan ini adalah masa depan kita. Kita juga tahu bahawa tenaga adalah sains dan sains adalah tenaga. Sekiranya anda ingin mempelajari lebih banyak lagi tentang industri petroleum di negara kita, tempat yang paling sesuai ialah di Petroscience. Petroscience ialah galeri sains petroleum yang menceritakan tentang sains dan teknologi industri petroleum dalam cara yang menyeronokkan. Konsep dan kandungannya berkisar tentang sains petroleum secara khusus yang juga meliputi semua sains am. Petroscience terletak dalam bangunan yang tertinggi di dunia iaitu Menara Berkembar Petronas di tengah-tengah bandaraya Kuala Lumpur. Ia dibuka kepada semua pelawat dengan bayaran masuk yang berpatutan. Laluan masuk ke Petroscience adalah melalui Aras 4 Suria KLCC, pusat membeli belah terbesar dan terbaru di bandaraya ini. Golongan sasaran utama Petroscience terdiri daripada remaja Malaysia. Mereka akan mendapat manfaat daripada sumber maklumat yang bernilai yang dipersembahkan dalam persekitaran inovatif serta boleh dipelajari dengan mudah. Pusat ini juga dibina untuk semua rakyat Malaysia yang boleh menyaksikan barang pameran yang memperlihatkan keajaiban sains dan teknologi yang berkaitan dengan industri petroleum. Pelawat asing ke Petroscience pula akan dapat mempelajari tentang sumber kekayaan Malaysia serta menghargai keteguhan, kepintaran dan semangat suka meneroka di kalangan rakyatnya.